Adakah masa tengah nazak, adakah dia nak dengar lagu rock metal atau pop atau K-pop ke apa benda? Assalamualaikum semua, dalam episod kali ini pula saya tengah on the way nak jumpa Arsyad untuk kita punya edisi dengan satu lagi guest dalam Jelajah Ilmu. Okey, saya dah nak sampai ke tempatnya. Nampaknya macam Arsyad tak kelihatan. Oi, alamak, jatuh. Okey, ini dia Arsyad. Arsyad, hari ni kita ada apa Arsyad? Hari ini kita akan ke episod ketiga, iaitu kita akan berjumpa dengan seorang qari yang telah dia pernah participate last year. Okey. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, telah pun kita sampai di rumah yang diberkati Allah inilah kan, rumah Ahlul Quran. Di mana bersama saya pada ni dan juga Arsyad adalah Ustaz Muhammad dan juga Ustaz Ibrahim. Jadi apa khabar Ustaz Muhammad? Alhamdulillah, saya insya-Allah. Masya-Allah. Ustaz Ibrahim pula? Alhamdulillah. Dah sarapan semua eh? Dah. Saya belum sarapan sebenarnya ni. Kenapa belum sarapan? Saya gementar nak tunggu orang interview, takut sakit perut nanti salah insya-Allah. Okeylah. So, kita nak tahu sedikit lah tentang Ustaz Muhammad dan juga Ustaz Ibrahim, just to break the ice lah. Okey, mungkin boleh perkenalkan dirinya sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad bin Muhammad Rizal, atau nama yang telah diberi oleh ayah saya Ustaz Muhammad Rizal, iaitu Muhammad Abdul Rashid. Nama berat, tapi saya katanya pada masa nak tulis pada IC itu panjang sangat namanya. Muhammad Abdul Rashid bin Muhammad Rizal tak panjang sangat dia cakap. Jadi dipendekkan, ambil sempena nama Nabi, Masya-Allah. Ambil terus Muhammad saja. Kita boleh panggil Abdul Rashid lah. Alhamdulillah, insya-Allah. Dah berapa tahun agak-agak dah berkecimpung dalam pembacaan Al-Quran? Masya-Allah. Kalau para penonton tak percaya, daripada dalam rahim ibu lagi dah berkecimpung dalam Quran. Sebab ayandanya disarankan Umi pada masa itu, padahal Umi itu masih pada masa itu belum lagi fasih cakap baca Quran. Alhamdulillah di dalam masa rahim tu Umi khatamkan 30 juz. Setiap anak termasuk saya dan ada 4 adik-beradik saya lagi, semua dikhatamkan Quran 30 juz. Cik bagi saudara atau Ustaz Ibrahim pula macam mana? Sama juga, saya anak kedua dalam keluarga ni, anak kedua, dan saya berjurusan akademik juga, tidak berjurusan sekolah madrasah. Saya ada diploma dalam bioperubatan di Republic Polytechnic, dan saya dah lama berkecimpung dalam bidang Al-Quran ni, kira dari saya menengah 4 sebenarnya. Kalau orang tak tahu, sebenarnya saya ni dah banyak kali kembali kepada Iqra. Saya selalu dah naik ke Quran, tak boleh naik Quran, jangan kejap Quran. Selalu orang Melayu pakai, saya dah naik Quran, Masya Allah, tak boleh, kita kena di bawah daripada Quran. Kalau saya dah baca Al-Quran, tapi ayah kata pada masa tu bacaan saya tidak lagi boleh diklarifikan sebagai dah standard lah. Jadi dia akan masukkan saya balik Iqra. Jadi dalam menengah 4 baru saya mula betul-betul berkecimpung dalam Al-Quran. Masya-Allah. Bagaimana perjalanan Al-Quran untuk antum berdua kan, atau antuma berdua, dan mungkin nak ceritakan sedikitlah apa naik turun yang ada dalam perjalanan ni. Sebenarnya belajar Al-Quran ni banyak turunnya daripada naik. Banyak turunnya daripada naik. Kita berdua beradik ni belajarnya satu guru je. Iaitu ayahanda kita Muhammad Rizal bin Hussein. Semua adik-beradik kan. Semua adik-beradik kita. Ayahnya saya difahamkan juara untuk pertandingan nasional. Betul. Dan juga antarabangsa juga ada. Betul. Tapi itulah, beliau tu banyak gurunya. Jadi walaupun kita belajar satu guru, maksudnya kita punya guru tu bercabang lah. Tidaklah maksudnya tegar pada satu guru saja.
Jadi banyak banyak belajar tu dari awalan belajar Iqra. Kita mula sistem Iqra lah katakan. Kita belum, masa tu belum ada sistem qiraati, belum ada sistem Baghdadi, masa tu popular sistem Iqra. Jadi dari situ kita belajar Iqra, lepas tu ke Quran. Masa tu belum belajar lagi taranum. Belum belajar taranum, cuma belajar baca. Tapi selalunya ayah akan selipkan taranum yang kita tak tahu. Kita cuba-cuba ikut-ikut. Macam gitu. Ini umur berapa ni? Masa ini kalau Muhammad ikut abangnya Muhammad ni, dia umur 7 tahun, 6 tahun ke 7 tahun dah boleh baca Quran. Masya Allah. Fasih. Betul ni? Dia awal. Tak apa, cerita Macam saya lambat sikit. Saya menengah 4. Sebab masa apa? Naik dah habis Iqra, pergi kepada Quran. Ayah anda kata bacaannya masih belum mahir lagi, masih belum mantap. Banyak kesalahan tajwid dia kata. Kira bukan kesalahan yang kecil, kesalahan yang besar, jali yang besar. Jadi dia kata awak belum lagi boleh memegang amanah membaca Al-Quran lagi. Jadi turunlah. Jadi saya banyak turunnya untuk saya lah, untuk diri saya. Saya punya pengalaman, saya dah berkali-kali masuk. Kadang-kadang sedih jugalah. Sebab dalam adik-beradik, saya paling last baca Quran. Saya paling last baca Quran. Kadang-kadang minta dengan Allah tu, ya Allah, asal aku bodoh sangat kan. Kenapa aku banyakkan dosa aku ni, ya Allah. Aku macam itulah. Saya rasa macam sebab pasal mungkin dosa-dosa yang kita tak tahu tu, itu yang buat kita susah ataupun tak fasih baca Al-Quran. Jadi alhamdulillah kehidupan saya ni teratur sebab pasal Al-Quran. Saya mula berubah. Akademik pun masa tu saya tak berapa baik. Akademik, bukan cakap kita sekolah akademik selalu kita suka apa, kita boleh excel dalam akademik, tak semestinya. Tapi saya rasa apabila saya ubah prinsip saya mengikut Al-Quran, ayah kata nak berjaya dengan Al-Quran. Jadi saya cuba ubah. Jadi masa politeknik tu, walaupun saya tak ada masa nak belajar, saya tak tahu, tapi selalu saya lepas sekolah tu, saya akan terus pergi ke kelas ayah every day, setiap hari. Saya tak akan miss. Saya cuba tak miss lah. Tak pernah lepaskan peluang tu untuk belajar. Jadi alhamdulillah politeknik saya taklah saya cakap saya rajin sangat, sebab kawan-kawan pun tahu saya balik sekolah lambat. Jadi alhamdulillah saya dapatlah 3 pointer tu. Taklah sampai perfect for GPA. Tapi alhamdulillah sebab pasal Quran, saya rasa berkat Al-Quran. Jadi dapat kedua-duanya lah. Jadi naiknya sebab pasal Al-Quran, turunnya pun sebab pasal Al-Quran. Masya-Allah. Okay, bagi Ustaz Muhammad pula macam mana? Allahu Akbar. Perjalanan Al-Quran saya banyak lipat kaitkan dengan yang dia Ustaz Muhammad Rizal. Oleh kerana semasa saya kecil dulu diajarkan untuk baca Al-Quran. Makanya seperti Adinda Ibrahim tadi sudah dikatakan, saya umur 5-6 tahun saya dah boleh baca Quran dengan fasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Pada masa itu saya tak perasan apa benda masalahnya. Kira 5-6 tahun tu baru primary 1 lah kan? Masih kindergarten. Makanya masa kalau ada disuruh baca surah di masa kindergarten, guru teacher tu akan jawab, Muhammad, please recite the surah for us. Masya Allah. Jadi semasa saya berumur masa umur primary school lah katakan, saya berkecimpung dalam Al-Quran, tapi selepas umur primary 2 ke primary 3 saya dah dilepaskan. Oleh kerana masa tu ayanda masih bukan macam sekarang mengajar di masjid-masjid. Dan sebenarnya dia bekas guru MOA. Jadi sebenarnya masanya tak sempat pun nak luangkan cakap untuk Quran pada masa tu. Jadi makanya kita pun masa tu masih zaman bersekolah. Jadi pun tak ada masa. Jadi kalau kita katakan kita pagi sekolah, petang balik, ayah dah habis semua gerbak-gerbuk, dah lepas maghrib. Maghrib pun dah penat, kita pun dah ada yang dah penat, dah habis homework, dah tidur. Dan esok pagi repeat. Jadi adalah juga masa tu masih belajar Quran. Tapi selepas darjah 4, 5, 6 menengah,
kurang sikit sebab sibuk dan apa-apa semua. Dan tu saya pun pergi ke public polytechnic, tapi saya mempunyai masalah, satu kesihatan, satu keyakinan diri. Jadi alhamdulillah seperti Adi Ibrahim katakan, Quran tu memang bawa berkat. Jadi semasa lepas itu saya pun jatuh sakit, semasa NS saya pun sakit. Jadi semasa NS tu kebetulan ayah pun jatuh sakit. Oh, okey. Ada sakit mula, tapi alhamdulillah dah mula sembuh. Tapi semasa tu wallah alam, Allah gerakkan ayah pun tak boleh nak pergi sekolah sangat. Maka dia pun ambil tindakan untuk berhenti sekolah, untuk berhenti mengajar. Walaupun bagaimanapun adalah dia masih nak mengajar buat karangan ke apa benda, tapi dia masih guru bahasa Melayu. Maka dia masih mengajar sikit-sikit. Kebetulan semasa saya sakit tu, masa NS saya tak buat apa-apa, maka saya banyak memandu kesana kesini. Betul-betul masa kami nak berangkat ke Malaysia, dalam masa singkat berapa tahun tu, sebenarnya kami sudah nak pergi berjumpa dengan Ustaz Nik Jaafar, Nik Ismail dari Kelantan. Ayah pun dah tak bekerja sangat. Jadi lepas dah berjumpa dengan Ustaz ni cakap dengan ayahanda Ustaz Rizal, cakap lepas balik ni mula mengajar. Mula-mula memang perkara yang sangat susah, jadi di konteks Singapura ni. Tapi alhamdulillah selepas tu, sebab pasal saya pun kurang sihat, adik-adik masih belajar, saya banyak bersama ayahanda. Jadi kami dulu bergerak mencari tempat untuk tempat pengajian untuk sampai ke ilmu ni. Jadi perjalanan hidup tu diberkati Quran. Walaupun maaf cakap saya, walaupun orang panggil saya dikatakan saya ada dark history lah. Saya ni muka baik je, muka tak ada. Dekat tak mengapa. Bila kita hanyut atau tersasar jalan, Ustaz ni selalu pesan balik jalan, cari jalan balik. Dalam ayat surah Fatihah tu ada satu ayat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi alhamdulillah Quran tu ada kata Ibrahim cakap banyak turunnya. Kira susah lah. Banyak susahnya. Tapi yang banyak naiknya tu dia mendadak kadang-kadang. Kadang kita tak perasan pun dia mendadak datang. Antara kelebihan atau mukjizat Al-Quran ni, alhamdulillah saya dapat berjumpa dengan orang alim ulama. Maaf cakap ada yang dah almarhum seperti Ustaz Sam Haji, Ustaz Nik Jaafar, Johan Poli Malaysia ke dulu, Ustaz Mat Naimuddin, Datuk Faizul, Nabi Azan, dapat berjumpa dengan beliau. Tak senang dapat jumpa dengan beliau, Masya Allah. Jadi Quran ni orang boleh sokong dengan duit, okey, tapi kita mungkin ada berjuta-juta duit, tapi tak mungkin kita dapat berjumpa dengan orang-orang alim ulama, insya-Allah. Kenapa belajar Quran tu penting sangat? Saya tak cakap belajar taranum je, berlagu je, tidak. Mungkin kita kalau belajar daripada scratch, iqra macam yang disebutkan tadi kan. Kenapa penting? Itulah saya nak tahu, kalau boleh kongsikan. Kenapa penting? Kalau kita tengok ayat Muzammil tu, ayat 4, Rasulullah kata, Allah berkata, warattil Quran tartila. Okey? Bacalah Quran dengan tartil. Tartil ni ada yang cakap baca perlahan-perlahan, satu-satu. Jadi tartil ni banyak dia punya orang kata pecahan dia. Ada kata tajwidul Quran wa ma'rifatul wukuf, kan? Jawidul Quran wa ma'rifatul wukuf. Macam Sayyidina Ali kata. Kalau ada yang tartil katakan tajwid aja. Ada kata tajwid, suara, taranum, ni semua tartil lah. Kira ketartilan Al-Quran tu ada pada di situ. Jadi pentingnya baca Al-Quran ni secara bertajwid, secara bertaranum. Kenapa? Sebab pasal
sebab pasal dah dua tau. Sebab Rasulullah yang suruh. Rasulullah anjurkan bacalah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Hassinul Quran bi aswatikum fa inna sautal hasan yadilul Qur'ana husnan. Jadi Rasulullah sendiri anjurkan baca Quran dengan suara-suara kamu. Hanya suara yang baik saja yang dapat mencantikkan Al-Quran atau dapat memartabatkan Al-Quran. Kita selalu dengar orang kata, awak ni baca Quran sedap, berlagu tapi tak tahu makna. Tapi adakah orang yang tahu makna saja lebih baik daripada orang yang cuma berlagu saja? Tidak. Kalau kita suka sesuatu, katakanlah kita punya hati ni, naluri ni, kita dekat dengan sesuatu yang sedap ni kan. Kalau macam budak-budak yang sekarang, youth katakan, mereka terpaut dengan bunyi-bunyi yang sedap, muzik katakan. Diorang kadang-kadang belajar muzik tak tahu liriknya maksudnya apa pun, intisari muziknya tak tahu apa. Tapi sebab pasal apa, lagu tu dah sedap, mereka dengar, diorang mengasyik. Diorang asyik dengan lagu tu. Jadi bacaan Al-Quran pun sama juga. Kita masukkan tajwid Al-Quran. Betul, tajwid important, tarannum pun important. Sebab pasal apa? Kita nak sampai level tadabbarul Quran tu, kalau kita tak ada baca tak sedap, orang nak dengar tak in the first place? Orang takkan nak dengar. Ayah ajar kita, dia masukkan peluh. Kita punya acara tu kira everything in one. Maksudnya tajwid ada, suara ada, tarannum ada, sifatul huruf ada, makharijal huruf ada. Yang paling penting ialah cari guru. Cari guru. Apa pun ilmu, cari guru. Nabi sendiri kata, orang yang baca merangkak, tak kira kan, dia dapat 2 hasanah. Times 2. Orang yang biasa baca dapat 10. Tapi ada hadis yang mengatakan kalau dia baca bagus, dia akan dapat 1 huruf 100. Kita nak sampai yang level 1 huruf tu 100. Kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Okay, kalau untuk Ustaz Muhammad pula kan, dari sudut macam orang tu nak mula baca Al-Quran, tapi mungkin macam tadi saya belum kata dia mungkin rasa segan atau takut dan sebagainya. Tapi kalau nak nasihatkan dia, kenapa penting untuk dia mula belajar Al-Quran? Kita tak akan pergi jauh-jauh lah. Ayat Quran yang pertama diturunkan sebagai wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Iqra. Harga Iqra. Iqra. Sampai kali ketiga malaikat Jibril bunyikan. Maka Rasulullah tanya, apa yang aku baca? Makanya kadang-kadang kita disalah fahamkan bahawa malaikat Jibril tu sebenarnya besar, daripada ufuk ke ufuk. Maknanya from end to end, boleh nampak dia. Rasulullah cakap, Rasulullah berceritakan, bagi dia ceritakan. Makanya adakah masa malaikat Jibril tu bunyikan suaranya tu, adakah bunyi dia Iqra, 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 Iqra ya Muhammad? Adakah bagi begitu? Atau orang sekarang ada yang kadang-kadang movie kan, movie suka gunakan suara yang big tu kan, Iqra, Iqra ya Muhammad. Allah alam makanya suara atau alunan malaikat Jibril tu semasa sampai ke wahyunya, tentunya paling sedap yang dia boleh alunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebaik-baiknya, ini sebaik saya lah untuk sementara ni, saya sarankan pada para pendengar sekalian, para penonton sekalian, baik youth atau youth dapat insyaAllah, bahawa tidak terlambat untuk Iqra. Iqra di sini dimaksudkan baca. Tapi bila kita cakap pasal membaca tu, maknanya penyampainya seperti yang Ibrahim tadi katakan, kalau bunyinya tak sedap, maka tak sampai zauq. Bukan zauq kat situ, tak dapat zauq di hati. Bila zauq di hati tu, maknanya dia tembus ke ruh. Masya Allah. Maknanya pendekatan yang harus diambil oleh masyarakat awam, lagi-lagi youth kita ni, dia tu pendekatan
berseluruh, atau kita dalam bahasa Arabnya syumul, semua. Bila kita cakap syumul, maknanya bukan saja baca, bukan saja faham, bukan saja belajar bahasa Arabnya, tapi juga memahami Islam itu apa. Islam itu indah, maka disampaikan dalam bentuk wahyu atau bentuk Al-Quran, kalamullah, dalam bentuk dia yang paling apa? Paling hebat, paling cantik, paling merdu. Makanya saya selalu ingatkan para peserta saya yang ikuti kelas Ustaz Zizal, kita mungkin boleh nyanyi sedap, kita mungkin boleh berzikir Arab, boleh qasidah, boleh berzikir sedap, tapi bila baca Quran, bagi pendidikan saya dan disampaikan oleh Ustaz Zizal, bacaan Al-Quran itu sangat penting untuk menarik jiwa, bukan saja yang muda, yang tua. Sedangkan yang tengah nazak sekalipun, na'udzubillah, maaf cakap adakah masa tengah nazak, adakah dia nak dengar lagu rock metal atau pop atau K-pop ke apa benda? Astaghfirullahaladzim, kita cakap astaghfirullahaladzim, tapi kalau betul-betul akhir hayatnya, betul-betul dia memang orang salih-salihah, mestinya dia akan, cucu tolong bacakan Quran, tolong bunyikan Quran. Sebab pasal rohnya dah nak kembali ke rahmat Allah. Makanya itu roh yang dah nak kembali. Apakah lagi roh yang masih di dalam jasad? Ayat Quran mana yang paling suka lah untuk awak-awak baca? Satu ayat lah. Satu ayat Nak kata yang paling suka, mungkin satu Quran suka kan? Mungkin yang favourite ayat awak. Kalau saya latih lah, dari dulu ayah ajar, kalau latih selalunya saya akan ambil ayat Al-Baqarah, ayat 2 saja. Ayat 2. Sebab kenapa? Kadang-kadang kita ni belajar taranum ni, masalah orang mengatakan sampai taranum ni bid'ah. Ada mengatakan sampai bid'ah sebab pasal ada pembaca yang dah belajar lagu tu, dia jadi fixated. Jadi satu yang standard. Dia jadikan satu, apa orang kata, model bagi ayat tu. Jadi ayat zalikal kitabul la raiba fihi just nice untuk kita latih. Untuk ayat pendek boleh, untuk ayat panjang boleh. Kadang-kadang orang kena ayat panjang, dia punya lagu macam-macam. Tapi kalau dia tiba-tiba kena ayat pendek, katakan wal asr, dia kena kan, nak taruh satu harakat dalam wal asr tu, dia kekok. Sebab dia dah biasa buat yang panjang, jadi dia nak mindikkan tu susah. Jadi ayah kata kalau nak latih untuk baca Al-Quran, latih kalau nak bagus taranumnya, latih ayat nombor 2 Al-Baqarah tu tadi. Cuba sikit, satu kali dah. Oh insya-Allah, cuba. Dia dah cuba. Katakan ini bayati harakat 1. Orang di sekeliling kita kalau cakap bayati harakat 1, dia tahu sebagai bayati asli. Kata Zalikal kitabu la raiba fihi. Itu kit'ah, maksudnya potongan. Hudal lil muttaqin. Itu harakat. Jadi macam mana kita nak buat zalikal kitab la raiba fihi, macam saya katakan, jadi satu harakat daripada dia 2 potongan ayat tu, walaupun ayat dia 1 tapi kita potong jadi 2, jadi satu harakat. Sekarang kita nak buat zalikal kitab la raiba fihi, jadi satu harakat tu. Zalikal kitab la raiba fihi. Dah satu harakat. Mafhum. Macam itu. InsyaAllah. Okey, bagi Ustaz Muhammad boleh macam mana? Masih tengah fikir sebenarnya. Sebenarnya tak adalah yang apa panggil favourite lah. Suka buat duha je. Kan dah dibocorkan. So saat anak dulu pernah dengar siapa baca? Bukan Abdul Basit. Walaupun saya suka dengar Abdul Basit, saya tak ikut cara Abdul Basit. Sebab Abdul Basit dia banyak gunakan suara
tenaga. Tenaga. Ada jangan salah faham, ada banyak pendekatan kaedah atau teknik-teknik di luar sana atau di dalam sini ke mana-mana. Digunakan banyak teknik kaedah tenaga suara. Tapi yang disarankan iaitu bacaan yang lembut, yang dah merasyidkan, kalau panggil ala misli. So kalau ala Abdul Basit bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu Abdul Basit. Tapi kami ni dilatih, saya semua adik-beradik lah, termasuk yang Adila Ahmad Jamian yang dah wakil beberapa kali. Semua sebenarnya kami dilatih untuk mengikuti Mustafa Ismail. Maka Mustafa Ismail pun ada versi surah Al-Duha. Dilembutkan lagi dengan aliran dengan Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ula. Bintik nafas. Stres. Allahul Azim. Sadaqallahu Rasul. Tapi memang kita boleh nampak cantiknya lah, cantiknya bacaan daripada Ustaz Ibrahim dan juga Ustaz Muhammad. Hatta yang Abdul Basit tadi, saya boleh faham lah kenapa dia gunakan banyak tenaga. Dia mula terus dia memang okay. Bila belajar Al-Quran ni kan, apa yang sebenarnya best sangat belajar best Al-Quran? Apa yang best? Percaya tak pendengar-pendengar sekalian, saya ni orangnya tak pernah travel. Saya tak pernah travel. Tapi sebab pasal berkat Al-Quran, saya selalu travel. Saya pergi ke luar negara mengikut ayah dengan adik, sebab adik selalu wakil negara. Jadi saya dah pergi ke Brunei, dah pergi ke Thailand. Padahal satu keluarga yang lain semua belum. Saya dah pergi ke Brunei, Thailand, dah pergi ke Malaysia sebelum mereka pergi. Dan tempat-tempat ni mengajarkan saya bahawa Al-Quran ni dia punya mukjizat ni, dia boleh bawa orang pergi ke mana-mana. Walaupun pada masa tu saya belum faham lagi apa specialnya Al-Quran pada masa tu. Saya cuma sekadar ikut untuk mengambil video, ambil pensunting gambar macam itu. Jadi saya rasa macam lepas dah balik daripada luar negara tu, saya rasa macam aku ni kira very lucky lah dapat pergi. Padahal dalam hati ni selalu nak pergi travel sana sini. Tapi selalu kata duit belum cukup. Tapi sebab pasal Quran, dia dah bawa diri saya kembali ke mana-mana. Jadi apa bestnya baca Quran? Cuma orang yang dapat rasa kemanisan mukjizat Al-Quran tu, dia yang akan rasa bestnya. Jadi saya sarankan pada yang baru nak belajar, belum cari guru, cuba carilah kemujizatan Al-Quran ni. Sebab pasal it is real. Sebab pasal kalau saya cakap gini melalui experience, pengalaman, mungkin orang tak percaya. Tapi saya pernah nampak kawan yang dulu hanyut. Saya ajar dia Al-Quran, saya dekatkan, bukan saya lah, Allah yang dekatkan diri pada dia. Allah yang beri hidayah. Saya cuma sebagai tunjuk jalan. Saya nampak kawan-kawan saya dah lebih baik, awal hal lebih baik dari saya, boleh katakan. Ada yang dah jadi ustaz-ustaz semua, insya-Allah. Sebab pasal saya rasa kemujizatan Al-Quran tu is still there. Tu pasal mukjizat yang belum lagi pupus dalam dunia ni, dari dulu sampai sekarang dah 1440 tahun je dah.
kira dah sampai sekarang masih ada lagi mukjizat tu. Jadi boleh saya katakan yang kira bestnya belajar Al-Quran ni, dia membuka mata kita lah. Betul. Dia jadi untuk pembuka Ustaz mata. Ibrahim, Betul. Kalau Ustaz Muhammad pula macam mana? Ah, Apa yang best sangat bila belajar Al-Quran? Tak best tau. Lebih banyak nangisnya daripada gembira tu. Okay. Tapi antara perks atau kelebihan Al-Quran ni, kami dapat berjumpa dengan, seperti saya terangkan tadi, dapat berjumpa dengan orang alim ulama, termasuk almarhum Tan Sri Hasan Azhari. Dapat pergi rumah dia lagi. Dia layan kita macam tetamu yang sangat special, padahal dia tu Tan Sri. Dan kebetul saya dengar lepas dia habis layan kita, dia pun memang usul, dia tak keluar bilik pun. Tapi masa kita nak sampai tu, dia tiba-tiba keluar bilik, dia nak layan kami. Masya Allah. Dan antara bab Al-Quran tu, Tan Sri Hasan Azhari dan Ustaz Nik Jaafar Nik Ismail, sekarang dah datuk, pernah menginap di rumah ini, pernah berehat satu malam di sini. Dan saya masih ingat lagi, kami bertalaki musyafahah dengan beliau, bertasmik dengan beliau di depan ni. Saya masa tu masih kecil lagi. Saya bukan kecil lah, bukan, saya masih kecil lagi. Maknanya masa umur saya belasan tahun, beliau datang sini, kami tasmik. Masa tu saya masih belum tahu pasal ni horor ke, apa ke, ni taruh apa ke, tapi suruh baca saja. Maknanya itu pengalaman yang tak boleh ditiru atau diduplikasikan oleh Priceless. It's priceless. Orang sekarang panggil priceless. The Quran, saya cakap orang putih sekarang, the Quran makes you be blessed with the immaterial and also the materialistic at the same time. But sometimes we don't see that it gives you both dunia and akhirat. Sometimes we don't believe in ourselves because we don't believe in Allah. Makanya saya sarankan hablum min Allah, hablum min nas. Makanya hablum min nas yang pertama, hadas tu diri kita dulu. Baru kita boleh dengan mana-mana masuk. Itu insya-Allah. InsyaAllah. Mungkin ada seorang ni yang bila dia tengok video ni, dia rasa macam, aku nak start belajar Al-Quran lah. Cuma dia tahu dia punya diri dia tu dah bertahun-tahun dia tak pernah pegang Iqra apa, dia tak tahu satu huruf pun. Jadi apakah nasihat daripada mungkin Ustaz Ibrahim dan juga Ustaz Muhammad untuk orang tersebut? Nasihat dulu. Okey, nasihat saya lah, orang yang baru nak muda ataupun masih tengah keliru dengan nak start ke, tak nak start ke, bila nak start ke, adakah tunggu betul-betul baik baru nak start baca Quran. The first step is to take a big leap of faith. In religion, you have to take a big leap of faith. Kenapa? Sebab pasal apabila kita cakap pasal yakin ni dia 100% or 1000% sure. Dia tak ada 99.5, 99.9, tak boleh. Yakin ni you have to 100%, you percaya yang Allah akan ubah nasib ni. Dengan Al-Quran ni, sedangkan Nabi Muhammad sendiri cakap aku tak tinggalkan apa-apa kecuali Al-Quran. And when Nabi Muhammad says that means he's trying to tell that everybody, bacalah Al-Quran. Jadi pada saya, untuk orang luar sana, take a big leap of faith dulu. Because nanti you will know where Allah will steer you from there. InsyaAllah. Sebab saya pun saya tak cakap saya dari background yang baik. Kalau orang yang mengenali saya, yang rapat dengan saya, dia tahu background saya. Dan saya pun ambil a big leap of faith. InsyaAllah. Itu je Ustaz. Saya pernah dengar satu syekh ni atau ustaz ni atau orang alim ni, saya tak lupa nama dia. Tapi beliau pernah berkata begini, if you do good, pray. If you do bad, pray. If you kill, pray. If you kill 100, pray. If you kill 101, also pray.
That means apa? Maksud dia bukan, maksud dia macam gini. Allah tetap akan terima taubat kita. Ini keyword dia, taubat. Bila kita dah lagi nak taubat, maka kita nak solat. Maka kita bila nak solat, antara rukun solat iaitu surah Al-Fatihah. Bila kita cakap pasal surah Al-Fatihah, maknanya balik kita kenapa kita kena baca Quran. Kalau kita sebagai pegang mazhab Imam Syafi'i, diterangkan bila Imam Syafi'i ni, kalau dia ada katakan imam tu sakit ke apa benda, ada nak kena jadikan ganti imam, dia tak akan ambil orang tu yang paling hafal. Dia cakap siapa yang antara kamu yang paling mukrik tu main bacaannya paling elok. Dia tak kisah awak dah hafal 30 juz ke, dah khatam 30 juz ke apa benda, awak bacaan paling sedap, bukan paling sedap, maknanya paling tepat. Yang bila dia baca, seperti Ustaz Nik cakap selalu terang kepada kita, bismillah, kita dah sampai mana. Yakin tak kita, yakin tak para penonton dan para pendengar sekalian, kalau anda hari ini baca Bismillahirrahmanirrahim, anda boleh jalan atas air sampai begitu, sampai makan. Maknanya sebelum kita nak sampai ke tahap tu pun, kita mesti sebut dengan betul. Maknanya surah Al-Fatihah. Maknanya bila cakap surah Al-Fatihah, ayat pertama iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Allah is listening, Allah Maha mendengar, Allah is everywhere. Maknanya Allah tu sedia ada 24/7. Kita malam-malam tengah baring, tiba-tiba kita rasa zauk, kita cakap, oh Allah, aku ni banyak dosa, kalau pada baca Fatihah sekalipun Allah dengar. Pada malam yang gelap, pada gerhana bulan, pada tempat yang gelap, orang yang kulit gelap, Allah masih boleh nampak, Allah masih boleh dengar. Apatah lagi kita, maaf cakap, kalau hati kita sudah gelap, maka sinarilah hati kita dengan bacaan Quran, Nurul Quran. Itu sahaja bagi kita bisa. Saya nak tumbuk tambah sikit. Okay. Siapa yang baru start belajar Iqra', okay, niatkan diri itu, saya nak belajar Iqra' sebab nak baca Al-Quran. Because when you read the Quran, you are actually reading Allah's word. And when somebody reads Allah's word, Allah will listen. Jadi jangan cakap baca Iqra' tu, alah kita tak dapat pahala. Ada cakap baca Iqra' tak dapat pahala. Siapa kata? Awak belajar huruf-huruf, kira huruf-huruf Al-Quran kira. Jadi niatkan dalam diri tu, saya belajar Iqra' ni sebab pasal nak baca Al-Quran. Jadi insya-Allah satu hari tu Allah akan kabulkan hajat anda semua. Macam itu. Jadi Brian cakap tadi tentang pasal baca kan, maka Allah's words tu dalam kalam tu, dalam Quran tu, sebagai bagaikan istilah love letter Allah kepada kita. Maknanya bila Allah kasih love letter kepada kita, katakan kita lah dapat love letter atau SMS daripada orang, oh, kepadaku yang tercinta, to my most beloved, kan, takkanlah kita baca macam itu kan. Maknanya kita baca dengan sangat rapat, kita baca kalamullah yang terbaik kita buat. Tapi ayat kata don't give up, keep it up, keep on. InsyaAllah. Okeylah. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Samuel dan Ustaz Ibrahim. Okey, Alhamdulillah kita dah pun selesai rekod. Okey, cuma Arsyad, apa yang awak dapat tadi takeaways? Okey, dua takeaway pada saya. Yang pertama, kalau kita nak belajar tu, kita cari guru yang betul, yang betul lah. Dan yang kedua tu, metod pembelajaran tu luas. Misalnya kalau satu guru tu ada metod dia, dan ada guru pun ada another method, kita terimalah dua-dua, insyaAllah dua-dua yang betul. Masya-Allah, Arsyad. Jadi untuk saya pula, saya rasakan yang kita bila nak belajar Al-Quran ni, kita jangan give up lah. Kita all the way je. Daripada scratch pun kita try je lah, insyaAllah. So kita akan jumpa pada episod yang akan datang. Saksikan dan like and share. Jom G. Yeah, jom.